Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ini berikutan kekangan yang ada di madrasah, keadaan yang tak mengizinkan. Jadi kita teruskan kuliah kita secara online, secara atas talian, iaitu kuliah kitab Syama'il Syarifah yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaih. Kitab Syama'il Syarifah ni ialah merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti rahmatullah alaih di dalam bab kana yang khusus menceritakan berkenaan dengan Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Jami'us Shaghir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, malam ni kita sambung hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-105. Malam ni kita sambung hadis yang ke-105 daripada bab kitab Syama'il Syarifah, ataupun kalau kita kira daripada awal kitab Al-Jami'us Shaghir, ialah daripada hadis yang bernombor 6574. Hadis nombor 6574. Baik, kita sambung hadis yang ke-105 tu, ataupun kalau kita kira dari awal kitab, hadis nombor 6574. Kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka wa raqahu Jibril qala bismillahi yubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi'ain. Rawahul Imam Muslim, rawahu Muslim an Aisyata radhiyallahu anha sahih. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sakit dan baginda dibaca jampi oleh Jibril alaihissalam. Apabila Jibril alaihissalam membaca ruqyah jampi kepada baginda, maka Jibril membaca bismillahi yubdika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi'ain. Hadis riwayat Imam Muslim daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini hadis sahih. Baik, dalam hadis ni iaitu disebutkan berkenaan dengan ruqyah, doa ruqyah yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, Jibril alaihissalam membaca ruqyah kepada baginda. Apa ruqyah dia berbunyi? Bismillahi yubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi'ain. Bismillahi yubrika, dengan nama Allah. Yubrika, dialah yang menyembuhkan kau.
min kulli da'in yashfika, daripada segala penyakit dia menyembuhkan kau. Dia menyembuhkan kau daripada segala penyakit. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dia menyembuhkan kau daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Wa syarri kulli dhi'ain, dan dia menyembuhkan kau dari kejahatan mana-mana mata yang memandang. Kulli dhi'ain, mana orang yang memandang dengan pandangan ain. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala, daripada hadis ni yang kita nak ambil pengajarannya ialah bacaan ruqyah yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sakit. Di antara perkara yang sunnah bila satu orang sakit ialah kita bacakan ruqyah kepada dia. Ruqyah ni maknanya jampi. Jadi ini antara ruqyah syar'iyah, ruqyah yang diajarkan oleh syariat Islam daripada Allah dan Rasul. Hakikatnya ruqyah syar'iyah ni juga ialah satu bentuk doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala sembuhkan si fulan-fulan. Jadi satu pertama dia ialah doa kepada Allah Ta'ala, dan juga doa itu ialah dengan keberkatan menyebutkan nama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada si pesakit tersebut. Maka oleh kerana itu, bila orang sakit, selain daripada kita mendoakannya, juga kita membacakan ruqyah kepadanya. Hakikatnya ruqyah itu pun doa untuk si pesakit tersebut. Sebab kalau kita teliti kandungan ruqyah itu, dan dalam ruqyah-ruqyah yang lain, bacaan ruqyah yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, maka kita dapati semuanya ialah kandungannya ialah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Ta'ala sembuhkan si fulan yang sakit itu. Jadi dalam hadis ni yang kita baca, Jibril alaihissalam baca Bismillah yubrika, dengan nama Allah dia yang menyembuhkan kau. Min kulli da'in yashfika, dia menyembuhkan kau daripada segala penyakit. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada orang yang hasad, orang yang dengki apabila dia dengki. Dan wa syarri kulli dhi'ain, dan daripada kejahatan mana-mana mata yang memandang. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hadis ni kalau kita tengok, satu pertama didoakan umum, iaitu Allah sembuhkan daripada segala penyakit. Kemudian dikhususkan lagi, iaitu Allah sembuhkan daripada kejahatan orang yang hasad. Sebab biasanya kadang orang hasad ni apa dia buat? Orang yang hasad, dia hantar sihir. Maka dalam ruqyah itu juga meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala, satu daripada segala penyakit, dan di antara penyakit juga berpunca daripada orang yang dengki. Orang dengki ni biasa apa dia buat? Dia hantar sihir. Jadi oleh kerana itu didoakan supaya diselamatkan daripada kedengkian orang yang dengki. Sebab itu dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq, kan kita baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Satu, min syarri naffatsati fil 'uqad, daripada tukang-tukang sihir yang menghembus jampi serapah pada simpulan-simpulan tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala, antara bacaan doa ialah minta perlindungan daripada penyakit dan juga daripada kedengkian orang yang dengki. Kemudian yang terakhir dalam doa ini, dalam ruqyah ini, ialah
minta perlindungan daripada kejahatan orang yang memandang dengan pandangan ain. Orang yang mana ada pandangan itu boleh menyebabkan terkenanya penyakit ain. Penyakit ain ni apa? Penyakit ain ni dia bukan sihir, tapi dia biasa berlaku juga. Sebenarnya dia ni disebutkan lebih secara khusus. Mula-mula disebutkan segala penyakit di umum, kemudian dikhususkan lagi hasad, dengki. Yang dikhususkan lagi iaitu daripada perlindungan daripada orang yang dia memandang dengan pandangan ain. Dia penyakit ain ni secara umum juga kena kerana penyakit hasad. Ain dia bukan sihir, tapi dia adalah bila satu orang melihat dengan pandangan mata yang dengki, ataupun pandangan mata dia itu ialah tak ada puji Allah Ta'ala, maka boleh menyebabkan seseorang itu terkena sakit secara tiba-tiba. Dia macam sihir tetapi bukan sihir. Dia biasanya para ulama' sebutkan dia berpunca daripada kedengkian. Bila orang tengok dengan dengki, maka dia punya pandangan mata dia tu, panahan mata dia tu, menyebabkan orang tu yang dilihat tu terkena sakit. Dan inilah dipanggil penyakit ain, kena pandangan mata. Penyakit terkena pandangan mata orang lain, dipanggil al-ain. Jadi orang yang sakit tu dipanggil, orang yang sakit ni dipanggil ma'yun. Ma'yun mana orang terkena sakit pandangan mata orang. Jadi dalam hadis pada beritahu, Nabi dia beritahu al-ainu haqqun. Perkara ain ni adalah penyakit terkena ain ni adalah perkara yang benar. Sebab itu dalam doa-doa juga ada minta perlindungan daripada terkena pandangan ain, pandangan mata yang boleh menyebabkan orang jadi sakit. Ini dalam ni kan, wa syarri kulli di ain. Mana minta perlindungan daripada kejahatan mana-mana mata yang boleh menyebabkan orang jadi sakit. Dia dalam hadis ada bagi tahu bahawa zaman Nabi dulu ada satu orang sahabat tengah mandi. Badan dia ni cantik, badan dia macam mungkin putih lepak, kulit dia pun elok putih bersih. Ada satu orang sahabat lain tengok dia mandi, dia kata bahawa aku tak pernah tengok badan cantik macam ni. Dia macam takjub tengok tu, aku tak pernah tengok badan cantik macam ni. Maka menyebabkan sahabat tu yang dipuji tu tiba-tiba terus jatuh sakit, terlantar. Bila perkara ini disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi tanya, ada orang sesiapa yang tengok dia? Maka sahabat tadi pun dia mengaku, dia kata bahawa masa si kawan ni tengah mandi, saya dah tengok dia dan saya dah puji dia. Maka lepas itu dia terkena sakit. Nabi SAW telah menyuruh sahabat yang puji itu supaya dia pergi mandi. Dan air mandiannya itu disimpan, dikumpulkan dalam satu bekas. Kemudian air mandian itu diberikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW telah suruh sahabat yang terkena sakit tu minum air itu. Maka lepas tu akhirnya sahabat tu pun sihat. Ini dia punya penawar dia. Penawarnya agak maksudnya penawar yang ditunjukkan Nabi SAW ni agak luar biasa juga. Kerana dia bertentangan dengan perkara yang biasa kita tahu. Jadi lepas itu sahabat tu pun sembuh. Jadi ini antara cara, iaitu berubat daripada penyakit terkena ain. Penyakit terkena ain ni dia benar, dia memang betul-betul berlaku. Kadang orang tengok bayi yang comel, cantik, atau tengok kadang-kadang perempuan pun, kadang-kadang ada orang yang pandang mata dengan pandangan yang dengki atau hasad. Biasanya hasad, walaupun tak semestinya, tapi biasanya kadang hasad. Maka kadang orang yang dilihat tu tiba-tiba jadi sakit. Bila doktor cek, tak nak, dah tengok, maka tak ada apa-apa sakit. Maksudnya sakit yang zahir tak ada, tapi tiba-tiba orang tu sakit. Jadi ini berpunca daripada penyakit terkena ain. Sebab tu kerana berlaku kadang anak-anak orang, kadang dia suka tunjuk orang anak dia, tiba-tiba kadang orang tak tahu tengok anak dia, kemudian tak puji Allah Ta'ala, maka menyebabkan anak terkena penyakit ain. Tiba-tiba anak dia sakit, lemah, jadi kurus, sakit lama tak tahu, pergi doktor sana doktor sini, maka tak sembuh-sembuh juga. Jadi kadang boleh jadi terkena penyakit ain.
Ada ulama yang sekarang mereka ajarkan antara cara ni ialah macam zaman Nabi tu, Nabi tahu dan kemudian Nabi suruh sahabat tu mandi kan. Kalau sekarang macam mana, kita pun tak tahu siapa yang tengok, menyebabkan kadang orang tu terkena penyakit ain. Maka boleh juga cara ni ialah kita suruh ibu kepada, contoh katalah kata anak tu sakit ke, kita suruh orang yang rapat dengan dia, contoh macam ibu dia, supaya ibu dia ni ambil wudu, kemudian air wudu tu disimpan, diletak dalam bekas, kemudian bagi bayi tu minum. InsyaAllah sembuh. Dan katanya antara yang zaman sekarang ni, tok-tok guru ataupun para ulama, mereka ada buat cara macam tu. Alhamdulillah, orang yang terkena sakit macam ni sembuh. Ini antara mujarrab lah. Mujarrab ni maksudnya telah dicuba, maka Alhamdulillah Allah bagi sembuh dengan cara tersebut. Sebab kalau kita nak cari, tak mungkin dapat kan. Kita tak tahu siapa yang pandang kan. Masa zaman Nabi tu, Nabi tanya sahabat tu, dia mengaku, dia kata saya nampak, saya tengok dia. Baik. Dan penyakit ain ni, dia kadang-kadang orang yang tengok tu, kadang dia tak niat pun kadang boleh berlaku juga kan. Boleh berlaku. Bahkan dia bukan sahaja boleh berlaku pada benda hidup, benda mati yang tak ada nyawa pun kadang boleh kena. Kadang-kadang macam kat Pakistan biasa berlaku, kadang-kadang ada orang dia tengok satu rumah, dia tengok rumah tu dengan takjub, maka lepas tu tiba-tiba rumah tu roboh. Ni berlaku, bukan kisah yang direka-reka, boleh berlaku. Sebab tu kalau kita pergi ke banyak negara, terutama macam negara Arab, di India, Pakistan, sebab tu bila mereka buat rumah, dekat pintu rumah atau dekat depan rumah mereka, mereka akan biasa letak Subhanallah atau Masya Allah. Kerana apa? Di antara perkara yang melindungi daripada terkena penyakit ain ialah bila orang puji, dia puji nama Allah Ta'ala, maka dia akan terselamat daripada penyakit ain. Sebab tu kalau kita puji budak, jangan lupa sebut nama Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah kan, ataupun Tabarakallah ke, Masya Allah ke, Subhanallah ke. Kita tercomelnya, bila kita puji dengan sebut nama Allah, akan menyebabkan terselamat daripada penyakit ain. Tapi kalau kita puji tanpa sebut nama Allah, itu kadang-kadang boleh terkena penyakit ain. Orang Melayu ni tak berapa ambil berat cakna bab ain, tetapi sebenarnya dia berlaku. Tapi kalau kat negara India, Pakistan dan negara Arab, lagilah banyak berlaku. Biasanya ain boleh terkena kerana penyakit hasad, dengki, dan boleh terkena. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang kadang dia tak ada hasad, tapi ada orang yang kadang hatinya ni macam jenis hati yang macam, orang kata orang-orang yang hati ni macam dia hati dia jenis hati yang kosong. Dia ni kadang-kadang orang macam ni kadang-kadang bahaya. Pandangan mata dia kadang boleh menyebabkan terkena ain. Dia nak mudah faham macam orang-orang Badui. Zaman dulu kat negara Arab, macam negara Arab, banyak orang-orang Badui. Orang Badui ni dia orang jahil, apa pun tak tahu, dunia luar dia tak tahu. Dia ni hati dia ni jenis hati macam jenis kosong. Dia orang-orang yang jahil, hati dia ni bersih. Bersih ni maksudnya dia macam dunia dia, dunia aku, dia tahu itu je. Orang Badui ni dia tahu binatang dia tahu hidup dia, kemah dia, itu dia tahu. Dia tak tahu benda lain. Jadi orang macam ni kadang pandangan mata dia pun bahaya. Dia tengok tu benda takjub, boleh menyebabkan tiba-tiba benda tu binasa. Bukan saja orang, bahkan juga kadang makhluk yang tidak bernyawa, rumah, pokok ataupun benda yang lain boleh binasa. Sebab tu dalam surah Kahfi tu yang ada kisah tu, kan orang tu masuk kebun, orang tu dia kata oh cantiknya, lepas tu akhirnya kebun dia pun terbakar, habis binasa kan. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbanan minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba wa uhita bitamari fa asbaha yuqallibu kaffayhi 'ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ayat yang saya baca ni ialah berkenaan dengan kebun yang mana orang tu kebun dia terbakar. Dia belagak kebun dia hebat, tapi tengok satu orang masuk tak apa puji Allah Ta'ala, akhirnya kebun dia binasa, terbakar habis. Dia pun kata alangkah baiknya kalau aku tak syirik ke Allah Ta'ala sebelum ni.
Kata Allah tu, walaula iz daqalta jannataka qulta ma sya Allah. Alangkah baiknya kalau kau ketika masuk kebun kau katakan masya Allah, la quwwata illa billah. Sebab tu kalau kita tengok banyak rumah, dekat depan rumah mereka tak masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan lagi kalau rumah orang India Pakistan, kalau rumah dia macam istana besar sikit, dia akan letak depan masya Allah, la quwwata illa billah. Sebab apa? Supaya bila orang tengok rumah dia tu, orang tak kata wow, besarnya. Tapi bahkan bila orang tengok, mungkin nampak nama Allah, maka orang kata subhanallah, masya Allah. Bila dia akan mengelakkan daripada penyakit ain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia maksudnya perlindungan daripada penyakit ain ni dengan dua sudut. Satu sudut orang yang pandang. Satu sudut orang yang pandang, iaitu apa dia? Bila kita tengok satu benda, kita jangan lupa puji Allah Ta'ala. Satu sudut orang yang dipandang, maksudnya contoh macam anak ke apa ke yang dipandang. Yang dipandang pula ialah untuk jaga daripada penyakit ain, iaitu kita jangan lupa selalu baca ayat kursi, selalu baca surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ni juga memelihara diri kita daripada terkena penyakit, terkena hasad dan juga terkena sihir, bahkan juga terkena penyakit ain. Jadi ain ni seolah-olah juga dia salah satu cabangan daripada hasad. Walaupun taklah semestinya, tapi kadang-kadang biasanya juga berlaku kadang kerana hasad. Kadang orang pandang dengan pandangan dengki, juga kadang boleh terkena penyakit ain. Ni tanya kalau orang Melayu letak frame kat rumah. Yalah, insya-Allah mudah-mudahan itu pun doa jugalah. Dia sebenarnya diorang letakkan masya-Allah la quwwata illa billah atau subhanallah kat depan rumah tu. Maknanya bila orang tengok, orang akan ingat untuk baca. Orang tengok, orang ingat untuk baca, supaya tak terkena ain tu. Kan, maksud bila orang tengok, oh ada subhanallah, masya-Allah, maka orang akan baca. Orang tak ada hanya sekadar puji-puji kosong. Bahkan orang akan baca sebut nama Allah, maka insya-Allah itu akan menyelamatkan insya-Allah daripada penyakit ain. Jadi dalam hadis Nabi tu, al-ainu haqqun. Ain ni ialah penyakit yang benar. Dia benar-benar berlaku. Dia macam sihir tetapi bukan sihir. Dia macam sihir bukan sihir. Maknanya kadang tak nampak, dia check pun, diagnose pun doktor tak tahu apa dia. Tapi dia boleh berlaku. Okey, baik. Kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka iqtahama kaffan min shunizin wa shariba alaihi ma'an wa asala. Rawahu al-Khatib al-Baghdadi an Anas radhiyallahu anhu. Baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sakit. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, iqtahama kaffan min shuniz. Baginda iqtahama ni makna baginda sallallahu alaihi wasallam menghancurkan. Iqtaham sini makna baginda menghancurkan. Baginda makna hancur guna gigi dah ni. Kita kata baginda sallallahu alaihi wasallam mengunyah. Mengunyah ni macam singgap pula kan, bukan singgap. Dia makna baginda menghancurkan dengan gigi baginda. Kafan min shunid, satu tapak tangan daripada, mana sekadar tapak tangan daripada habatus sauda. Dan baginda minum selepasnya air dan madu. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, maka baginda baginda sallallahu alaihi wasallam mengunyah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghancurkan dengan gigi baginda. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam menghancurkan dengan gigi baginda satu telapak tangan habatus sauda. Mana satu kaf ni maknanya satu telapak tangan habatus sauda. Dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam minum selepasnya air dan juga madu. Baginda minum air dan madu. Hadis ni riwayat Khatib Baghdadi dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Baik, dalam hadis ni ada beritahu bahawa hadis ni ialah dhaif menurut Imam Suyuti rahmatullah alaih. Ini juga di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda sakit. Ini antara perkara yang kita perlu tahu. Kan? Bila baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, baginda makan habatus sauda. Kan? Jadi baginda ambil dalam satu lauk
raut tangan Habatus Sauda, satu genggam. Baginda sallallahu alaihi wasallam ambil segenggam Sauda, tapi bukanlah penuh, mungkin sikitlah dekat atas tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, satu genggam Habatus Sauda, sekadar mungkin sederhana lah, bukan kadar terlalu banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kunyah Habatus Sauda tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam hancurkan Habatus Sauda itu dengan gigi baginda. Baginda kunyah dan baginda telan. Dan baginda selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam minum air yang dicampur dengan madu. Jadi di sini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, kita dapat lihat bahawa di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda sakit, baginda makan Habatus Sauda dan baginda sallallahu alaihi wasallam minum madu. Minum madu. Jadi bagaimana buat kalau baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, baginda makan sauda dulu. Selepas dah makan Habatus Sauda, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air yang dicampur dengan madu. Jadi memang kalau kita baca dalam hadis, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila minum madu, baginda minum dicampur dengan air. Ada juga disebutkan baginda minum madu saja. Tapi biasanya baginda bila minum madu, baginda sallallahu alaihi wasallam minum campur dengan air. Kan? Okey. Jadi di sini baginda amalkan Habatus Sauda dan baginda sallallahu alaihi wasallam minum dengan madu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, yang suka saya nak sentuh iaitu kita orang Islam bila sakit, sebanyak mana di kalangan kita yang ambil berat untuk mengamalkan Habatus Sauda dan madu, dan juga mengamalkan Habatus Sauda dan madu ni dengan istiqamah. Cuma satu perkara ialah Habatus Sauda ni nak dapatkan yang original, yang asli ni mudahlah. Kalau Habatus Sauda sekarang pun ada dijual minyak dia, sama ada boleh juga diamalkan biji ataupun minyak ni, itu mudahlah nak dapatkan Habatus Sauda ni. Tapi yang sukar sikit nak dapat ni madu. Sebab madu yang betul-betul baik ialah madu yang asli, dan madu asli ni amat sukar nak dicari. Dan kadang-kadang kita pun tak tahu maknanya dia ni asli ke tak asli. Itu yang susah sikit lah kan. Tapi kalaulah kita mampu untuk dapatkan, maka amalkan kan. Kalau mungkin kita tahu madu ni betul-betul asli, kita kenal, kita mungkin pun tengok sendiri macam mana dia dapatkan daripada awal sampai akhir proses dia, kita tahu memang orang ni memang ialah penjual madu yang memang madu asli, okay, amalkan. Tapi kalau kata madu tu tak asli, zahirnya dia tidaklah memberikan kesan yang baik kan, kalau madu tu tak asli. Kerana banyak juga madu-madu yang orang jual ni kadang madu-madu yang tak asli. Kita pun kadang susah kan nak tahu adakah madu ni asli ataupun tidak kan. Tapi ada orang yang menjual madu asli tu, memang ada. Carilah macam mana cara kita boleh dapatkan, dan kemudian kita amalkan madu. Lagi-lagi bila kita sakit maka amalkan Habatus Sauda. Tapi kalau kita tengok daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan, mana baginda makan Habatus Sauda tu agak banyak juga tu. Mana dekat segenggam tangan, dekat atas tapak tangan baginda, mana kaf min syuniz, baginda ambil segenggam dekat atas tapak tangan baginda, mana baginda sallallahu alaihi wasallam makan. Mana bukanlah dalam kadar yang agak sikit, kadar tu agak banyak juga. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam minum air dicampur dengan madu, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Jadi baginda gabungkan dua-dua, Habatus Sauda dengan madu. Habatus Sauda dengan madu. Ini antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sewajarnya kita umat Islam, kalau kita nak ambil perbuatan lain tu silakan, tetapi maknanya kita perlu istiqamah amalkan Habatus Sauda dan madu. Dan ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda saya tunjukkan apa dia kepada kita. Jadi kita perlu yakin pada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya, kerana sunnah baginda memberikan kepada kita kemanfaat di dunia dan juga di akhirat. Okay, baik, sambung. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-107 ataupun hadis nombor 6576, hadis yang ke-107. Kana sallallahu alaihi wasallam, ni ada sikit yang dieja ni, baginda meminumnya, baginda sallallahu alaihi wasallam meminumnya dengan madu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghancurkan dengan gigi baginda satu telapak tangan dari Habatus Sauda, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan minum air dan madu. Kalau ikut baginda minum air dan madu, mana baginda akan minum air dan madu selepasnya. Mana selepasnya baginda sallallahu alaihi wasallam akan minum air dan madu. Maknanya air dicampur dengan madu. Air tu dicampur dengan madu. Yang terjemahan tu boleh dibetulkan sikit. Baik. Hadis seterusnya, kana sallallahu alaihi wasallam
idza ishtaka ahadun ra'sah qala idhhab fahtajim wa idza ishtaka rijlahu qala idhhab fakhdibha bil hinna. Rawahu Tabrani an Salma imraati Abi Rafi'. Kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka ahadun ra'sah qala idhhab fahtajim wa idza ishtaka rijlahu qala idhhab fakhdibha bil hinna. Fakhdibha bil hinna. Rawahu Tabrani an Salma imraati Abi Rafi'. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang sakit kepala. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang sakit kepalanya. Mana bila salah seorang sakit kepala, maka baginda pun berkata kepadanya, idhhab fahtajim. Pergilah kamu berbekam. Pergilah kamu berbekam. Wa idza ishtaka rijlahu, apabila dia sakit kaki, mana kalau satu orang tu sakit kaki, apabila seseorang sakit kaki, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, pergilah kamu fakhdibha bil hinna, dan inaikan kaki engkau dengan daun inai. Maknanya lumurkan kaki kau dengan daun inai. Hadis ni riwayat Tabrani daripada riwayat Sayyidatina Salma, iaitu isteri kepada Sayyidina Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Baik. Ini di antara hadis yang menyebutkan di antara cara-cara perubatan. Cara-cara perubatan. Apabila salah seorang sakit kepala, apabila salah seorang daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam sakit kepala, baginda berkata kepadanya, pergilah kau berbekam. Pergilah kau berbekam. Ini maknanya berbekam ni ialah memberi manfaat untuk sakit kepala. Maknanya, tapi dia maksudnya para ulama dalam syarah hadis disebutkan, maknanya antara penyakit-penyakit sakit kepala ni ia diubati dengan cara berbekam. Ialah mungkin kalau bentuk sakit kepala macam-macam. Ada macam-macam bentuk sakit kepala. Tapi di antara salah satu bentuk sakit kepala ialah cara berubat dengan cara berbekam. Jadi zaman Nabi SAW, kalau ada orang macam sakit kepala, mungkin pening ke apa ke, maka Nabi SAW itu, pergilah kau berbekam. Dan apabila salah seorang sakit kaki, baginda pun berkata kepada dia, pergilah kau lumurkan kaki kau tu dengan inai. Maksudnya inaikan kaki. Kaki kau tu inaikan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, maknanya kalau di antara ubat sakit kepala, kalau orang selalu sakit kepala, pening kepala, maka antara cara dia ialah dengan cara berbekam. Cara dia ialah dengan cara berbekam. Dan bila orang sakit kaki, maka Nabi SAW suruh supaya dia lumurkan kaki dia dengan inai. Jadi mungkin antara dia ialah, kalau kita tengok, kalau orang Melayu kita, kadang orang yang macam terkena, kadang kuku dia jenis macam kuku jadi luka-luka, kuku macam terkena yang kuku cekam kan, maka kadang orang pakai dengan cara inai berubat, maka baik. Bahkan juga ada banyak lagi cara-cara rawatan dengan inai ni yang dalam kitab ada sebutkan kalau kita baca. Macam orang Arab zaman dulu, kadang-kadang bila bayi tu terkena cacar, dia orang inaikan kaki dia, maka lepas tu juga baik. Jadi ini antara perubatan-perubatan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya kalau ikut perubatan juga dah ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita. Baginda ada ajarkan kepada kita sebahagian daripada cara-cara perubatan bila sakit. Jadi kita boleh amalkan dengan keyakinan pada sunnah Rasulullah SAW. Jadi bila salah seorang sakit kaki, Nabi SAW suruh dia inaikan kaki dia. Letak inai kaki. Mana inaikan kaki. Jadi di sini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, secara umumnya kalau kita tengok dalam kitab fiqh lah, inai ni dia dibenarkan untuk perempuan. Untuk lelaki ada berlaku ikhtilaf lah. Tetapi tak dinafikan ada berlaku ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi untuk kalau ikut pendapat yang tamat dalam mazhab Syafi'i,
Inai ni untuk perempuannya, dan disunatkan ketika kahwin lah, ketika kahwin. Tapi kalau untuk lelaki tak disunatkan. Tapi kalaulah sekiranya dengan tujuan sakit, maka dibenarkan. Tapi adalah pendapat ulama juga, maknanya kalau lelaki pun ketika kahwin dibenarkan kan. Sebab tu kadang-kadang kalau kat Yaman sini pun para ulama mazhab Syafi'i di sana, ketika kahwin saja lelaki mereka ada pakai inai. Tapi bukanlah dia lukis macam perempuan lukis tu. Dia pakai kadang-kadang jari-jari dia tu diinaikan. Tapi itu ketika kahwin saja. Tapi ni ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tapi secara umumnya makna bagi lelaki ialah inai ini tak dibenarkan, kecuali dalam keadaan kahwin lah, ketika time majlis perkahwinan. Tapi kalaulah sebagai contohnya kerana uzur sakit, maka dibenarkan kan. Uzur ketika sakit maka dibenarkan. Ni sakit kaki, maka boleh letak inai. Sama kadang-kadang orang ada jari dia sakit ke apa ke, maka letak inai, maka adalah dibenarkan. Dibenarkan. Boleh amalkan. Kadang mungkin ada orang selalu kena sakit kaki sendi macam selalu tak kena ke sakit, cuba amalkan kan. Sekali cuba kalau tu letakkan inai kan. Mungkinlah orang kadang mungkin tengok merah kaki kenapa kan. Mungkin lepas tu pakai stokin lah kot kalau dia malu kan. Kalau contoh kata dia dah pakai inai, mungkin takut orang tengok merah je, kalau keluar pakailah stokin supaya orang tak nampak dia kaki tu berinai. Tapi boleh amalkan. Okey, baik. Hadis ni riwayat Imam Tabrani daripada Sayyidatina Salma, isteri kepada Sayyidina Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Salma ni ialah, beliau ni merupakan bidan kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha bilahi bidannya iaitu Sayyidina Salma ni. Dan beliau ni isteri kepada Abu Rafi'. Abu Rafi' ialah merupakan kita kata maula Rasulullah, antara hamba lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasulullah bebaskan dia. Di antara hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibebaskan ialah Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu. Jadi isteri dia ni ialah nama Salma. Salma ni ialah merupakan juga hamba perempuan kepada makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safiyah. Safiyah radhiyallahu anha kan makcik Nabi, Safiyah binti Abdul Muttalib, makcik Nabi iaitu ibu pada Zubair bin Awam. Dan Safiyah ini ada hamba perempuan dia iaitu nama Salma. Dan suami dia pula ialah Abu Rafi' ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Memang bahkan juga inai disunatkan pakai bagi orang yang rambutnya, inai yang disunatkan pakai bagi orang yang rambutnya beruban lah. Kalau orang rambut dia beruban, maka disunatkan pakai inai. Tapi kalau tak beruban, tak disunatkan pakai inai. Bila beruban, maka dalam hadis terberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya diinaikan rambut tersebut. Jadi inai, iaitu inai yang terbaik ialah inai yang warna merah lah, yang warna merah perang tu kan. Biasa sekarang orang pakai itulah inai. Hinna, Arab panggil hinna kan. Arab panggil hinai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, ini antara bentuk perubatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, hadis yang seterusnya, kana sallallahu alaihi wasallam idza ashfaqa min al-hajati yansaha rabata fi khinsarihi aw fi khatamihi al-khayt. Kana sallallahu alaihi wasallam idza ashfaqa min al-hajati yansaha rabata fi khinsarihi aw fi khatamihi al-khayt. Rawahu Ibnu Sa'ad wal Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dhaif. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda khawatir. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam khawatir cuma betul lah sikit ni riwayat Imam Tabrani daripada Sayyidatina Salma, isteri kepada Abu Rafi'. Sayyidatina Salma, isteri kepada Sayyidina Abu Rafi'. Beliau ni isteri kepada Sayyidina Abu Rafi'. Baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam khawatir, terlupa sesuatu hajat baginda. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam khawatir, terlupa sesuatu hajat baginda, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengikat benang di jari kelingking baginda ataupun
dicincin baginda sallallahu alaihi wasallam. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam khawatir terlupa suatu hajat baginda atau satu keperluan baginda, maka baginda mengikat benang di jari kelingking baginda, jari ni jari kelingking baginda, atau di cincin baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda pakai cincin kat sini atau ke sini, baginda pakai cincin kat jari ni atau jari ni. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ikat benang. Dia ikat benang ni maksudnya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam macam mungkin letakkan benda tu ke, kan, baginda ikatkan benang, letakkan benda tu, atau mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam juga letakkan tanda kat benang tu, mana supaya baginda tengok, baginda sallallahu alaihi wasallam ingat, kan. Macam sekarang lah, kadang-kadang kalau kita catat kan, kita catat letak kat buku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat macam benang, dekat benang tu mungkin perkara yang berkaitan tu Nabi ikat sekali, kalau supaya baginda sallallahu alaihi wasallam tengok balik, baginda sallallahu alaihi wasallam ingat. Jadi kita terjemah dia, bila baginda sallallahu alaihi wasallam khawatir suatu hajat yang baginda lupa suatu hajat, baginda mengikat benang di jari kelingking baginda ataupun di cincin baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda lah. Bila tengok, baginda ingat balik, ni kan. Tapi hadis ni riwayat Ibnu Sa'ad dan Hakim Tirmizi daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi ulama hadis mengatakan hadis ni sangat dhaif. Bahkan setengah ulama hadis mengatakan hadis ni maudhu'. Setengah ulama hadis mengatakan hadis ni sangat dhaif. Jadi hadis ni kalau ikut dari segi sudut hadis ni ialah sangat dhaif. Sangat dhaif kerana banyak perawi dia matruk ataupun dituduh mungkar. Disebutkan mungkar perawi ni. Jadi kan itu hadis ni dari segi hukum hadisnya itu sangat dhaif. Tapi tak menafikan bahawa maknanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam boleh berlaku kepada mereka perkara yang berlaku pada manusia biasa yang tak menjejaskan kedudukan mereka sebagai nabi. Ya, macam contohnya dalam hadis kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur, baginda sallallahu alaihi wasallam terlepas main subuh, tapi benda tu supaya jadi syariat untuk umat. Maknanya tertidur kan, lepas tu baginda sedar dah cerah matahari. Itu pernah berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak menjejaskan kedudukan mereka sebagai nabi. Jadi anbiya alaihi wassalatu wassalam boleh berlaku pada mereka, dipanggil awarid basyariyah. Awarid basyariyah ini ialah maknanya macam perkara-perkara yang biasa berlaku pada manusia biasa yang tak menjatuhkan kedudukan mereka sebagai anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kerana mereka juga manusia, satu sudut mereka manusia. Tetapi mereka adalah manusia Allah pelihara. Jadi kadang-kadang ada berlaku pada mereka keterlupaan yang tak menjatuhkan kedudukan mereka sebagai anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu dalam Al-Quran pada kan Nabi Adam alaihissalam terlupa. Allah kata fanasiya walam najid lahu azma. Allah kata walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kami dah pesan daripada Adam sebelum tu, tapi Allah kata fanasiya, dia terlupa. Walam najid lahu azma. Tapi kami tak beratkan dia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi maknanya kalau kita tengok satu sudut pun ialah orang-orang yang mulia, orang yang hebat pun kadang-kadang terlupa, kan, terlupa ataupun kita kata orang kata macam terleka. Tapi itu tak menjejaskan kedudukan mulia mereka. Mereka tetap adalah mulia, lagi-lagi ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadis ni dari sudut sanad ni ialah sangat dhaif. Tapi kalau dari segi amalan tak ada masalah, kita boleh amalkan lah kan. Kita pun kadang antara cara nak ingatkan kita ialah dengan cara catat kan. Sebab itu maknanya kalau kata macam pelajar, ialah kena ada pen kat dia, pensel. Kalau ada benda terlupa kan, sebelum terlupa catat cara dia. Sekarang kalau orang bawa handphone bagi contoh, dekat handphone ada note kan. Note kan, bila benda untuk elakkan terlupa maka note kan. Jadi perkara itu pun satu sudut juga kita sedia maklum, untuk elakkan terlupa kita perlu buat tanda ataupun tulis atau catat di mana supaya bila kita untuk mengelakkan bila kita terlupa perkara tersebut. Wallahu a'lam. Sampai itu sahaja. Semoga Allah rahmati dan berkati majlis kita, dan semoga para pelajar yang mana mereka para pelajar Ma'had Az-Zaid yang di kalangan mereka ada yang positif COVID, didapati positif COVID, semoga Allah Ta'ala sembuhkan mereka dengan berkat bacaan hadis Rasulullah SAW ni. Allah sembuhkan mereka semua, dan Allah sembuhkan semua mereka yang sakit. Allah angkat wabak ni daripada kita semua kan. Allah angkat wabak ni dan Allah hilangkan wabak ni daripada kita semua. Allah selamatkan kita daripada musibah dunia dan
akhirat. Dan semoga dengan bacaan hadis ni Allah Taala dekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah beri taufik untuk kita amalkan dan sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.